Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita datang untuk menyertai kita punya menyertai webinar kita pada hari ini. Kita akan mulakan webinar kita sebentar lagi. Okey semua, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini yang bertajuk Wanita Bijak dalam Pelaburan. So bersama-sama kita pada hari ini kita ada Cik Khairunisa Rozi, merupakan Islamic Financial Planner dari Mula Advisories Sdn Bhd. So webinar ini akan dibawakan dan dikendalikan dalam bahasa Melayu. Webinar ini juga dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan kerjasama bersama M+ Online. So sebelum Syaz mulakan webinar kita, izinkan Syaz kenalkan diri Syaz. Syaz merupakan, buat yang tak kenal siapa tu Syaz. Saya Syaz. Saya merupakan moderator anda untuk hari ini. So untuk webinar kita hari ini, kita mempunyai kontes kepada semua wanita-wanita di luar sana. Apa yang kalau anda nak menang, RM800 mudah saja. Apa yang anda kena buat adalah anda kena record motivational video yang title dia apakah yang inspire, yang menarik anda untuk invest, apakah yang memberi inspirasi kepada anda untuk mulakan pelaburan. So anda kena ceritakan benda tu selama 1 minit, anda kena record and then anda upload dekat video di YouTube dan hantarkan URL video tersebut di Bursa Malaysia punya email engage@bursamarketplace.com sebelum 6 Januari 2023 11:59 malam. So anda perlukan video anda akan dipublishkan dan dipresent dalam Bursa Malaysia punya page dalam masa 2 hari bekerja sebelum kita terima kita punya URL tu. So top 5 video dengan mempunyai banyak like akan menerima RM800. So siapa yang bertuah top 5 tu akan menerima RM800 tunai. Alright, kepada siapa yang ingin join, anda boleh sertai. Kepada siapa yang mempunyai soalan tentang kontes ini, anda akan boleh tanya soalan ni dekat Q&A box. So Syaz akan jawab soalan anda. Alright, next. Disclaimer, so sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk baca disclaimer sebelum Syaz mulakan. So maklumat dalam webinar ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja dan disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi ataupun waranti dalam apapun jua bentuk. So maklumat tersebut tidak membentuk dalam nasihat undang, kewangan atau perdagangan ataupun pelaburan dan ia juga tidak akan membuat sebarang pengesyuran atau pengesahan mana-mana dan semua produk yang disebut. Bursa Malaysia Berhad dan juga penyampai tak akan menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan dan juga untuk sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat diberikan. Alright, next. Mari kita jemput speaker kita pada hari ini iaitu Cik Khairunisa. Hai Cik Khairunisa. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik. So, hari ni hari bercuti tapi Cik Khairunisa bekerja. Untuk nak bagi nak educate kita punya wanita, para wanita di luar sana. So, Cik Khairunisa, all the best. Thank you very much. Okay, izinkan saya kongsikan share screen dahulu. Okay. Jelas ya? Nampak ke di screen? Okay, nampak. Alright, Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Sekejap ya. Okay. Apa khabar? Alright, dah tengah hari dah makan ke? Okay. Harap semua dalam keadaan yang baik dan selesa untuk sesi hari ini.
Jadi sebelum saya mulakan pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri dahulu sebelum saya start lah apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, alright? Okay. Saya Khairunisa binti Muhammad Rozi, Islamic Financial Planner di Mulai Academy Sdn Bhd, di mana saya mempunyai 5 tahun pendedahan dalam perancangan kewangan dan saya juga ada kelayakan graduan daripada perancangan kewangan Islam di Universiti Tun Abdul Razak dan ahli daripada Financial Planning Association Malaysia. Okey. Dan selain daripada persijilan profesional saya ada ni, saya ingin kongsikanlah sedikitlah latar belakang kisah peribadi saya. Kenapa saya ingin menjadi licensed financial planner ni? Di mana saya melihat sebelum ni lah, masa saya early 20s tu saya lihat orang sekeliling saya tidak pasti dengan status kewangan mereka untuk memenuhi keperluan mereka, macam jika mempunyai keluarga, tidak tahu hala tuju anak mereka macam mana untuk hantar anak mereka masuk belajar dan sebagainya. Dan saya nampak juga bagaimana sesebuah keluarga yang penuh kasih sayang dibebani dengan isu keuangan kerana mereka tidak mempunyai dana yang secukupnya untuk menampung perbelanjaan harian misalnya, untuk dana pendidikan anak-anak, untuk hari persaraan mereka juga. Jadi kerana itulah ia membuat saya satu penyedaran, turning point for me untuk okay, it's time for you untuk masuk this industry untuk memberi awareness ataupun kesedaran kepada public, especially to the youth, untuk tahu pentingnya perancangan kewangan ni. Kerana jika seorang itu mempunyai keluarga, bagaimana nasib anak-anak, untuk diri sendiri apabila kita dah tua nanti, siapa nak sara duit kita cukup ke, dan kebajikan kita, hak kita sebagai seorang wanita, baik yang berkerjaya, baik suri rumah, baik yang sudah bersara, agar kita boleh, orang kata, berdiri di kaki sendirilah, tidak perlu membebankan orang lain. Membebankan orang lain tu sebagai contoh keluarga, orang sekeliling kita, anak nanti mereka mau membesarkan. So kita tahu hala tuju kita di mana. So itulah titik turning point saya kenapa saya membuat Islamic Financial Planning ni, especially untuk kesedaran pada Muslim dan juga to the anak-anak muda pada zaman sekarang ni, insyaAllah. Okay? Alright, so seterusnya, so ini adalah sedikit tentang sesi kita pada hari ini. Jadi seperti yang kita tahu, pelaburan, iaitu pelaburan saham contohnya ya, sering diperkatakan oleh masyarakat, kawan-kawan kita kan, ada yang kata, oh saya ada je melabur di pasaran saham, saya ada melabur di this company, that company. Jadi tumpuan saya pada hari ini akan bawa ada untuk wanita, kita semua sama-sama pada hari ini untuk keluar bijak melabur dan faham tujuan kita, apa pelaburan kita itu tersebut. Alright, jadi dengan itu mungkin ada persoalan-soalan yang akan ditanyakan. Macam mana kita nak mulakan pelaburan tu? Bila waktu terbaik untuk kita mulakan pelaburan tu? Apakah risikonya? Kan ada pelbagai platform pelaburan, macam mana kita nak masuk? Jadi pada hari ini saya akan kongsikan pada anda untuk anda bijak, menjadi wanita yang bijak dalam pelaburan. Okey, insyaAllah. Alright. So ini adalah hasil pembelajaran kita sedikit sebanyak. Dan ini adalah intipati sesi kita pada hari ini, di mana saya akan cover pengenalan pelaburan untuk wanita sehinggalah bagaimana untuk kita mulakan pelaburan kita pada apabila anda habis sesi ini, okay? Untuk anda tahu. Okay. Alright. Okay. Sebelum saya mulakan, apakah yang mungkin cik ataupun puan tahu tentang pelaburan ni? Apakah itu pelaburan? Kalau boleh kongsikan dengan Nisa, mungkin di chat room. Ada nampak slide ke? Maaf. Nampak. Okay. Kalau boleh kongsikan dengan Nisa, tahu tak apakah itu pelaburan? Mungkin boleh kongsikan di chat room. Alright.
Mungkin ada yang berkatakan pelaburan ni adalah risiko, takut kita untuk invest dalam pelaburan kan, dalam share market, dalam apa lagi, dalam unit trust dan sebagainya. Jadi pelaburan ni adalah pertama, adalah salah satu, sebentar, untuk menjana pendapatan pasif. Yang mana pasif ni yang kita tahu adalah yang kita tidak perlukan keluar tenaga lah, senang cerita. Sebagai contoh, apabila kita melabur kan, kita akan dapat dividen. Kita melabur di saham kan, kita akan mendapat dividen dari hasil pelaburan kita tu. Ataupun jika kita membuat penyewaan, kita melabur di hartanah, kita ada penyewa untuk cover bayaran bulanan tu dengan keuntungan. So itu adalah antaranya menjana pendapatan pasif dalam pelaburan. Alright, dan yang kedua adalah mengembangkan harta ataupun aset anda. Ini bermaksud macam mana? Mengembangkan harta ni, mengembangkan aset ni, di mana jika puan ataupun cik bermula dengan RM100, anda invest RM100, ia akan berganda mengikut masa. Bermaksud setiap contohnya every year ada percentage annual return yang akan diberikan oleh pelaburan tersebut. So itu yang maksudkan pergandaan aset anda. Alright, dan yang terakhir sekali ialah melabur wang untuk keuntungan. Mestilah kita nak melabur, nak tengok hasilnya kan. Jadi pelaburan ni adalah di mana kita akan meletakkan wang untuk kembangkan aset, untuk menggandakan aset yang kita ada sekaligus untuk kita mendapat keuntungan di masa hadapan. Alright, tetapi kita haruslah beringat di mana setiap pelaburan kita tu ada sifatnya tersendiri. Di mana kalau kita pernah dengar high risk, high return. Jadi setiap pelaburan ada risiko tersendiri, jadi itulah pelaburan secara dasarnya. Lagi tinggi risiko, lagi tinggilah pulangan yang kita akan dapat di masa hadapan. Okay? So itu adalah sedikit tentang pelaburan. Alright, dan ini adalah senarai semak sebelum kita memulakan satu pelaburan. Okay, kita harus check all this list first untuk kita mulakan pelaburan, di mana yang pertama anda haruslah ada matlamat kewangan. Macam contoh pada umur 35 tahun, saya nak beli rumah pertama saya yang bernilai 400,000 contoh, atau saya ingin bersara awal kan, kadang wanita ni ingin early retirement tu selalu sebab apa, kita kadang nak jaga anak ke, kita nak berehat di rumah kan, nak jaga suami ataupun dan sebagainya. Jadi tetapkan, okey, kalau kita nak bersara awal contoh pada umur 45 tahun, berapa yang kita mahukan? Contoh 5,000 setiap bulan. Jadi itu adalah matlamat yang perlu kita tetapkan, dan semua orang, setiap orang yang hadir pada hari ini, setiap orang mempunyai matlamat yang berlainan. Alright, baik untuk mungkin ada yang wanita ingin bersara awal dan untuk menjadi suri rumah misalnya, dan mahu mulakan perniagaan mereka ataupun mahu to go for travelling. So setiap orang ada matlamat masing-masing. Jadi take your time untuk merancang apa yang anda mahukan dan menilai yang terbaik untuk diri sendiri. Itu yang paling penting. Okey? Dan yang kedua ialah, sekejap ya. Dan yang kedua ialah mempunyai dana kecemasan yang mencukupi. Kenapa? Sebelum saya cerita tentang pelaburan ni, make sure you have your own emergency fund yang sufficient, yang mencukupi. Sebab bila kita dah masuk dalam alam pelaburan ni kan, ia ada risiko, right? Dan tujuan kita melabur bukanlah untuk kecemasan. Kerana kita dah tetapkan saya melabur untuk apa? Untuk saya bersara, untuk pendidikan anak-anak, untuk beli rumah pada umur 40 tahun nanti. Jadi bila dia akan masa yang lama, jadi bila kita withdraw duit tersebut ataupun kita bawa keluar sewaktu kecemasan, kebarangkalian pelaburan yang kita masuk tu boleh menjadi dalam keuntungan ataupun kerugian. So
itu risiko yang kita tak nak ambil lah. Jadi sebab itulah pentingnya pelaburan untuk sebelum kita memulakan pelaburan, put aside your emergency fund tu siap-siap. Okay, sebagai contoh, minta dijauhkan apabila seseorang itu kehilangan kerja, diberhentikan kerja, jatuh sakit, ataupun kereta rosak atau sebagainya kan. Kalau tiba-tiba tayar pancit ke, tayar bocor ke, nak tukar tayar satu biji tu pun dah berapa ratus dah. So benda-benda ni yang kita perlu ada standby dalam poket kita. Kita tak nak lah tiba-tiba kita nak kena ambil duit dalam pelaburan kita, which it takes beberapa hari untuk kita keluarkan. Dan kalau kita guna duit yang harian kita tu, ia akan ganggu cash flow, kacau cash flow kita, aliran tunai kita tu nanti. Okay, dan berapa yang kita perlu ada untuk dana kecemasan ni? Alright, disarankan untuk ada 3 hingga 6 bulan pendapatan ataupun perbelanjaan bulanan kita, whichever yang tinggi lah. Alright, so itulah antara tips tetapkan matlamat dan juga mempunyai dana kecemasan yang mencukupi. Dan seterusnya, dan yang ketiga ialah, sekejap ya, apa kata saya letak? Alright, here. Dan yang ketiga ialah bayar hutang kadar faedah tinggi dahulu. Contoh hutang kadar faedah tinggi apa? Kad kredit. Jika anda mempunyai kad kredit yang outstanding yang banyak, jika seorang itu membayar minimum, settle it off first. Okay, jika anda seorang yang mempunyai personal loan, itu pun memakan interest yang banyak kan, so selesaikan dulu. Alright, instead of kita nak menggandakan harta aset kita, balik pula kita menggandakan ataupun kita tambahkan hutang kita. Itu yang kita nak elakkan. Alright, make sure selesaikan atau asingkan duit untuk hutang kita tu siap-siap. Alright, and the fourth one would be aliran tunai sihat. Bermaksud dekat sini ialah aliran tunai sihat ni bermaksud aliran tunai ialah kita punya pendapatan tolak dengan perbelanjaan bulanan kita. So dia punya balance tu adalah kita mempunyai lebihan ataupun break even, tidak mempunyai lebihan ataupun negatif, maksudnya tiada lebihan, maksudnya kita sebenarnya tak cukup duit ni untuk bulan ni. So itu maksudnya aliran tunai yang sihat. Di mana, okay, kalau anda dapat gaji ataupun allowance semua tu, pastikan by the end of the month, hujung bulan tu ada lebihan lah setiap bulan. Alright, so kalau kita dah ada lebihan tu maksudnya kita dah well prepared lah, dah ready lah untuk join the pelaburan. Alright, and janganlah guna duit makan atau duit bulanan kita yang sepatutnya kita bayar duit rumah, duit kereta, duit hutang-hutang tu untuk kita melabur. Tak nak, sebab nanti kita tak dapat bayar hutang tersebut dan kita masuk pelaburan, dua-dua rugi. Alright, kalau kita pelaburan tu tidak mendatangkan untung, lagi rugi. Okay, dan kita tak ada dah source of money daripada mana-mana. Okay, dan akhir sekali ialah perlindungan diri dan pendapatan. Maksudnya dekat sini ialah mempunyai your insurance ataupun takaful. Alright, ada pelbagai syarikat yang di luar sana yang offer this perlindungan diri dan pendapatan. Sebagai contoh AIA ke GE ke, ada pelbagai. So make sure untuk dapatkan perlindungan ni minimum 10% sahaja from your gaji, from your pendapatan. And kadar untuk melindung perlindungan tersebut mestilah 3 ke 5 kali gaji tahunan anda. Tak perlulah lebih-lebih, tak perlu. Okay, kita tak nak kita ada perlindungan yang over coverage ataupun under coverage. Okay, dan elakkan sebegitu sebab nanti kacau kita punya aliran tunai tu tadi. Alright, so inilah antara 5 senarai semak sebelum kita mulakan pelaburan kita. Okay, alright, seterusnya. Ini yang saya nak tekankan. Mengapa wanita itu perlu melabur? Pertama, untuk jaminan diri dan keluarga. Alright. Mungkin ada yang kata wanita ni agak konservatif kan untuk mulakan pelaburan. Takut untuk ceburi dan pelaburan sebab takut rugi. So pertama ialah untuk jaminan
kenapa kita untuk melabur ialah untuk jaminan keluarga, diri dan keluarga. Sebagai contoh Nisa beli, anda seorang ibu tunggal untuk meneruskan kehidupan untuk menyara anak-anak atau diri sendiri. Jadi kita tidak mempunyai harta untuk kalau kita melabur, kita mempunyai harta ataupun aset lah untuk membiayai diri dari segi untuk melangsungkan kehidupan. Boleh hantar anak-anak masuk belajar, boleh hantar anak-anak apa-apalah kurikulum ke apa-apa yang mereka inginkan. Dan anda juga boleh merasa nikmat kehidupan itulah sebagai seorang ibu tunggal untuk enjoy the moment of the life with your child ataupun diri sendiri dan sebagainya. Okay? Dan yang kedua ialah untuk mencapai matlamat hidup kita. Alright, saya pasti dekat sini especially for the women, untuk wanita, kita ada banyak impian. Kita sendiri pun nak kereta kita sendiri kan? Nak aset kita tersendiri. So, kita juga nak go for travelling, kita juga nak pergi untuk yang muslim, nak pergi umrah, nak kerjakan haji dan macam-macam lagi lah. Jadi, bila kita buat pelaburan ni, kita tahu apa yang kita nak dan berapa yang kita perlukan in future in order untuk kita achieve the goals. Sebab tu pentingnya pelaburan ni untuk wanita sebab kita ada visi dan misi kita untuk kita capai in the future nanti. Alright? Dan terakhir sekali adalah bersara dengan selesa. Supaya kita dapat bersara dengan selesa lah. Bersara ini ialah very broad. So, bila kita bersara ni, kita dah tak ada gaji bulanan. Okay? Maksudnya kita dah tidak bekerja lah. Jadi, duit yang ada itulah, macam lebihan yang ada itulah sahaja yang kita ada untuk kita, maksudnya untuk kita maintain the lifestyle. Alright? So, jika seseorang itu tidak mempunyai dana yang secukupnya, it's either you have to downgrade the lifestyle ataupun untuk bekerja, teruskan bekerja untuk sustain your kehidupan tu. Okay, sebagai contoh, kita bersara dengan selesa ni macam mana? Alright, mungkin anda nak go for travelling. Mungkin waktu kerja kan, kita tak sempat nak go for travel, nak jelajah dunia semua ni. So, waktu persaraan lah kita nak go for travelling dengan contoh dengan pasangan ke, dengan anak-anak ke, berseorangan dengan kawan-kawan. So, this time around lah kita nak enjoy the moment tu. Okay, nak spend time dengan ahli family ke dan sebagainya. Okay, and kita nak ada keselesaan tu lah, bersara dengan selesa. Okay, alright, dan akhir sekali semestinya adalah untuk mengatasi kadar inflasi yang akan datang. Alright, kerana as you know, RM100 sekarang tidak sama nilainya dalam 5 ke 10 tahun akan datang. Jadi, dengan melabur, kita dapat mengatasi inflasi tersebut dengan baik. Okay, kita tak adalah duit tu makan dengan inflasi tu nanti. So, inilah penting. Mengapa? Tiga poin penting mengapa kita sebagai wanita itu sendiri perlu melabur. Okey, jangan harapkan okey tak apa, kita ada suami, kita ada keluarga yang boleh menampung hidup kita. Be the independent woman yang berdiri di kaki sendiri dan kita boleh uruskan diri sendiri dan kita boleh capai apa yang kita mahukan di masa hadapan tu nanti, insya-Allah, dan kumpulkan aset itu sendiri. Okey? Alright. So from this, so ini adalah contoh-contoh matlamat ataupun goals dalam kehidupan yang anda nak achieve tu nanti. Ini adalah sebagai contoh dekat sini, dana kecemasan, membeli kereta, sama belajar misalnya kan. Kita nak continue our master, our PhD, and then untuk membeli rumah jika nak berkahwin, dan untuk jangka masa yang panjang mungkin anda nak sediakan dana pendidikan untuk anak-anak anda, and then untuk dana persaraan. So ini adalah matlamat kewangan yang mungkin terdetik ataupun yang anda inginkan untuk masa hadapan tu nanti. Alright? So ini adalah contoh-contohnya, dan seterusnya ialah dari segi dana persaraan pula. Alright, tadi saya kata bersara dengan selesa kan. So saya ingin tekankan dekat sini di mana kita sebagai wanita perlu melabur.
Alright, kerana nasib hari tua kita tu nanti ia akan bergantung pada diri kita sendiri. Macam mana kita nak orang kata craft the journey. So itu berbalik pada diri kita. Berapa yang kita mahukan in future, contohnya pada umur 60 tahun, berapa yang kita mahukan setiap bulan. Kerana contoh anda mahukan 5,000 pada in today's value. Pada 60 tahun nanti tidak akan sama. Okay, so kita yang menentukan nasib kita bagaimana pada hari tua kita tu nanti. Okay? Dan seterusnya mungkin saya pastilah mungkin antara kita pernah dengar mitos-mitos yang ada ni. Contoh kita masih muda, lambat lagi nak fikir hari persaraan kan. Nantilah bila kita berumur baru kita fikir, tapi mungkin kita terlepas ataupun kita terlupa kalau kita mulakan pelaburan pada awal. Pada masa kita muda, kita mampu simpan dengan nilai yang sedikit, dengan efek compound yang ada dalam pelaburan, anda boleh gandakan wang anda tu dengan baik dan juga bijak. And you don't have to put a lump sum of money in the end of the day untuk achieve apa yang anda mahukan di waktu persaraan tu nanti. Okay? Kalau lah macam sebagai contoh, kalau anda umur 40-50, nak bersara lagi 10 tahun, pasti jumlah yang anda perlu simpan tu lebih banyak berbanding kalau anda start pada umur 25, 30 misalnya. Okay? Dan seterusnya, dan mungkin ada yang kata, ini yang best ni. Ada yang kata kita dah simpan dah dalam KWSP. Cukuplah kan? Sebenarnya tidak. Tapi sekejap lagi saya akan tunjukkan kenapa tidak. Alright? So inilah mitos-mitos yang selalu kita dengari ataupun mungkin terdetik dalam hati kita. Dulu masa Nisa muda-muda pun fikir juga, nantilah fikir pelaburan ni kita enjoy our life dulu. Sebenarnya tidak. We live to our future juga. Bukan kita hidup pada masa untuk masa sekarang sahaja. Okay? Alright. Okay, ini adalah antara portion lah antara peratus-peratus yang kami dah dapati daripada Ringgit Plus ataupun Mula itu sendiri, di mana 97% ahli KWSP tidak mampu bersara dengan baik lah. So maksudnya mereka perlu bekerja ataupun mereka perlu dalam tanggungan anak-anak contohnya. Okay, so ini adalah contoh-contoh kereta akhbar yang ada. Dan baru-baru ni juga ada mengatakan kita punya MOF lalu ada mengatakan kita perlukan at least 1 million, 1 juta untuk kita bersara dengan selesa. Alright. Okay, seterusnya ialah mengapa penting untuk kita merancang persaraan anda. Kerana di sini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana persaraan yang orang kata selesa itulah diambil kira. Alright, di sebelah kiri ni kalau anda boleh lihat di mana pendapatannya dalam warna hijau dekat sini lebih tinggi daripada perbelanjaan yang anda harus gunakan. Maksudnya pendapatan anda ini ada pembelanjaan bulanan anda. Tetapi di waktu persaraan anda still boleh sustain your perbelanjaan kerana anda dah ada that simpanan, that surplus lebihan yang anda telah melabur di waktu anda muda tu. Dan jika anda nampak di sebelah kanan ni, anda tidak boleh bersara dengan selesa, bermaksud sewaktu anda muda, sewaktu anda bekerja, anda mampu untuk living ataupun maintain your lifestyle. Tetapi bila waktu persaraan, your perbelanjaan tu still dekat stage yang tinggi, tetapi anda tidak mempunyai pendapatan ataupun simpanan yang mencukupi untuk membiayai perbelanjaan anda. Okay, sebab tu pentingnya untuk melabur tu. Okay, alright, seterusnya. Okay, saya bagi contoh lagi. Pada umur 60 tahun, pada persen inflasi, contohnya 2%, 3% inflasi, ini adalah anggaran sahaja di mana RM120 pada hari ini, contoh umur anda 30 tahun ya,
contoh umur anda 30 tahun, 120,000 hari ini kita ambil kira dengan 3% inflasi. Pada umur anda 60 tahun, 120,000 ni akan jadi 291,000. Gandaan ni berbeza kan dengan kadar inflasi yang diberikan. So, sebab itulah pentingnya kalau kita simpan duit dalam kita punya savings account ke, dalam apa orang kata dalam peti bersih kita tu, ia tidak akan ada efek compound ataupun menggandakan duit kita. Jadi sebab itulah kita perlu melabur, alright, untuk beat ataupun mengatasi kadar inflasi. Alright. Okay. Dan ini adalah anggaran yang kita perlukan untuk bersara selama contoh 20 tahun pada umur 60 tahun. Contoh ni saya ambil dekat sini 30 tahun tadi, anda perlukan 291,000 kan? Jadi pada umur 60 tahun, in order untuk anda sustain your lifestyle, sustain your kehidupan tu, anda perlukan 4 juta, 4.8 juta. Banyak kan? So sebab itulah pentingnya pelaburan tu. Kalau kita simpan duit RM1, RM10, atau RM100, RM1,000 tidak boleh mencukupi untuk terkumpulnya 4.8 juta ni. Okay, so ini adalah orang kata anggaran juga di mana kalau anda simpan contoh pada umur 30 tahun, okey, pada umur 30 tahun anda dapat 4.8 juta kan, anda perlukan 4.8 juta, contoh anda simpan TFD, fixed deposit anda perlukan 9,000. Banyak, sebab apa? Kadar pulangannya agak rendah, 2% sahaja. Dan jika anda hanya fokus pada KWSP ataupun ESB anda sahaja, which average returnnya hanyalah 5%. So anda perlu simpan 5.8,000. Dan jika anda opt for pilih dalam pelaburan yang memberi 9% dalam setahun, anda bolehlah melabur 2.6,000. Okey, lagi tinggi lagi tinggi the pulangan, lagi kuranglah jumlah yang anda boleh laburkan tu. Tetapi anda perlu beringat, kalau kita mempunyai jangka masa yang panjang, anda mula pada waktu yang muda, anda boleh get the opportunity, boleh get the peluang untuk masuk dalam pelaburan yang agak berisiko, kerana kita ada time, that long term time tu untuk kita manage ataupun jaga kita punya portfolio pelaburan kita tu nanti. Okey, mungkin ada yang berkata, saya sudah mempunyai KWSP untuk persaraan saya. Adakah saya masih perlu risau? Jadi, saya bagi contoh ya. Ada case study di sini. Contoh, anda berumur 30 tahun, anda berpendapatan 4,000 sebulan. Okey, dengan ada incrementnya 4% dengan dan berikan dividen KWSP memberikan 5% average return, dan baki semasa dalam akaun anda, dalam KWSP akaun anda ialah 40,000. So pada umur 60 tahun tu nanti, anggaran baki KWSP with the 4% increment akan menjadi 2 juta. So sasaran yang tadi Nisa beritahu ialah anda perlukan 4 juta kan? So macam mana nak achieve 4 juta ni? So kita dah ada 2.1 juta. So apa yang kita perlu hanyalah untuk isi jurang kekurangan itu sahaja, which is 4.8 juta, tolak 2.1 juta tu. So kekurangan dana yang kita perlukan ialah hanyalah 2.7 juta. Tidaklah seperti yang kita tulis kat sini, 2,000 ni. So kita mungkin half of this amount. Okay? So itulah case study, contoh case study yang saya boleh berikan. Ini untuk 4,000 dan ini pula untuk 8,000. Di mana kalau anda dapat 5% increment, dividen KWSP anda anggaran 5% dan kenaikan increment of your gaji is 6%. So mungkin pada umur anda 60 tahun, KWSP anda dah ada 3.6 juta. Ini bersyarat kalau anda tidak keluarkannya. So sasaran dana yang anda perlu is 4.8 million tu tadi. So 4.8 juta ni tolak dengan 3.6 juta. So kekurangan dana hanyalah 1.1 juta. So anda perlu kira lah, okay, macam mana kita isi 1.1 million ni. So kita kira lah, calculate the amount together with the inflasi, berapa yang kita perlukan
untuk persaraan dan untuk kita simpan hari persaraan kita tu nanti. Okay? So ini adalah case study lah yang contoh-contoh yang anda boleh ambil untuk hari persaraan anda tu nanti. Alright? So mungkin anda tertanya, kita dah kongsikan macam mana kenapa pentingnya pelaburan, lepas tu nak bersara dengan selesa untuk capai matlamat kewangan kita. So dekat mana kita nak melabur ni? Jadi kejap saya kongsikan dengan anda, ada pelbagai jenis pelaburan yang ada dekat Malaysia ni. Alright, kita ada sebagai contoh, kita ada pelaburan emas, pelaburan hartanah, pelaburan unit amanah. So ada banyak. Anda boleh membuat apa orang kata kaji ataupun pilihan anda sendiri. Okey, sebagai contoh kalau emas ni yang selalu orang beli yang juga emas 999, unit amanah ni bermaksud unit trust. Sebagai contoh di platform FSM1 ke, di Maybank, Principal ataupun di Public Mutual yang selalu orang ada tu. Hartanah ni anda buat sewaan, anda buat pelaburan di mana anda buat sewaan ataupun rumah kedai dan sebagainya. Okey. Dan selain itu, selain daripada tiga ni, kita mempunyai juga simpanan tetap iaitu fixed deposit. Alright, tetapi pulangannya tidaklah sebanyak macam kita invest di dalam unit amanah ataupun di saham ataupun di kripto, tetapi setiap pelaburan ada sifatnya tersendiri. Okey, ini adalah contohnya fixed deposit, wang kripto, saham ataupun equity. So mungkin ada orang kata macam mana nak tahu saham ni? Okey, apa yang saya nak tekan pada hari ini ialah saham ataupun equity. Ia bermaksud kita melabur di syarikat-syarikat ternama iaitu public listed company yang didaftarkan ataupun dilistkan dalam Bursa Malaysia. Sebagai contohlah yang company-company yang kita tahu mungkin Maybank, Nestle, mungkin yang baru-baru ni waktu pandemik tu sering diperkatakan orang masuk Top Glove and then AirAsia dan sebagainya. Okey, jadi pada hari ini saya akan fokus pada pelaburan di pasaran saham. Okey? Alright. Okey. Ini adalah satu kajian yang dibuat oleh Bursa Malaysia juga dan also daripada Fidelity Investment pada tahun 2017 mereka mengatakan wanita ni lebih orang kata lebih konservatif dan pulangan yang mereka boleh dapat berbanding dengan lelaki lebih banyak. Tetapi at the same time, pelabur dari golongan lelaki, dalam kalangan lelaki lebih tinggi daripada wanita. Jadi setiap tahun daripada tahun 2020 pada hinggalah 2022 ada kenaikan 4% dalam tempoh 2 tahun tersebut. Tapi dengan hari ini saya ingin macam nak beri lagi lah orang kata kesedaran ataupun awareness tu untuk ada peluang anda untuk melabur dalam pasaran saham. Okey? Alright, seterusnya. Okey, jadi apa itu saham? Sebenarnya saham ni bermaksud, okey, sebagai contoh, duit kita berikan, contoh anda melabur sedikit wang, contoh anda mempunyai RM1,000 ataupun RM100, okay, anda berkongsi dengan syarikat, contohnya tadi yang Nisa berikan tadi Maybank, Top Glove ke AirAsia ke, anda berkongsi dengan syarikat tersebut untuk pemilikan kecil syarikat itu. Contoh, kita beli 100 unit saham Maybank, automatik anda dah dianggap salah seorang pemilik Maybank, tapi hanya pemilikan kecil sahajalah. Alright. So kemudian anda berhaklah, kita sebagai pelabur ataupun pemilik kecil di syarikat tersebut berhak untuk mendapatkan undian ataupun dalam boleh attend diorang punya AGM atau annual general meeting tu untuk mendapat undian ataupun jika mereka declare the dividend ataupun mereka declare the bonus, anda juga dapat berkongsi ataupun anda juga dapat the bonus ataupun dividen yang diberikan di syarikat yang anda laburkan tu tadi, contohnya Maybank tu tadi. Okey, so tapi anda perlu beringat di mana setiap pelaburan itu ada risiko yang sebentar nanti Nisa akan
kongsikan. So macam mana kita nak mulakan pelaburan di pasaran saham ni? Anda boleh beli terus melalui syarikat urus niaga, security, contoh di investment bank. Contoh investment bank ni, contoh anda boleh pergi ke Maybank ke, anda boleh pergi CGS-CIMB ke dan sebagainya. M Plus Online, Bursa Malaysia. So anda boleh buka this CDS account, Central Depository System ni, CDS account ni untuk memulakan pelaburan saham anda, dan juga anda bolehlah melabur di unit amanah equity ataupun ETF equity. Okay? Alright. Itu adalah sedikit tentang pelaburan saham, dan saya pasti anda pun nak tahu jugalah apa risiko-risikonya. Alright. So macam tadi I've mentioned earlier, semua pelaburan ada sifatnya tersendiri. Maksudnya ada risikonya yang tersendirilah. Tetapi bagi pelaburan saham ni, ia lebih berisiko daripada anda melabur, contoh anda melabur di sukuk fund ke, bond fund ke, fixed deposit ke, unit amanah yang konservatif macam tu, kerana pulangan mereka juga agak rendah. Alright. Kerana apa dia berisiko tinggi? Kerana kita ni melabur direct ke syarikat tersebut. Maksudnya stok ataupun saham yang anda beli tu adalah tunggal. Maksudnya direct to the company. Jadi jika syarikat itu memberikan performance yang tidak baik ataupun bankrupt, muflis, automatik kita juga akan rugi yang sebanyak itulah, kerana unit harga syarikat tersebut akan jatuh. Bila jatuh, sebab oleh kerana jatuh tersebut, kita tak adalah, ia in future tu tidak akan mendatangkan keuntungan lah, ia akan rugi. So tiadalah pelabur nak melabur di syarikat tersebut, jadi automatik kita pun turut rugi juga. Alright. Tetapi jika kita melabur di syarikat tersebut, okey, kita melabur di syarikat tersebut, syarikat tersebut mendapat keuntungan yang baik, financial statementnya bagus, pulangannya bagus, kita juga automatik akan memperoleh keuntungan daripada syarikat tersebut. So win-win situation lah. Okay. So sebab tu kita perlu prepare. Apa pun kita perlu prepare the base first. Sebab all this investment ada risikonya tersendiri. Sebab tu pentingnya ada dana kecemasan. Sebab kita takut benda-benda macam ni lah. Kerugian, kalau untung tidak mengapa, Alhamdulillah. But jika dalam kerugian, itu yang kita tidak mahu. Okay. And kalau dalam keuntungan tu, syarikat tersebut akan isytiharkan the dividend, bonus, so automatik kita akan juga dapat dividen ataupun bonus yang diberikan oleh syarikat tersebut. Okay. Alright. Tetapi okay, just general knowledge di mana pelaburan ni bukan sahaja based on that syarikat, based on that company, tetapi ia juga memain sentimen di mana berita di dalam negara ke di luar negara, jika itu baik ataupun tidak baik, ia juga akan efek pada harga unit saham tersebut, ataupun ekonomi kita yang tidak yang baik ataupun tidak baik juga memainkan peranan penting dalam harga pasaran saham tu, itu juga. So sebab itulah apabila kita melabur dalam pasaran saham ataupun apa-apa sahaja pelaburan saham, kita perlu kaji dan pelajari di mana kita nak melabur. Jangan sesekali kita ikut kawan ataupun FOMO. Okay, sebab tak nak ketinggalan. FOMO ni bermaksud fear of missing out, di mana kita tak nak ketinggalan. Oh, semua sekeliling kita melabur di tempat, contohnya di saham baru-baru ni, macam contoh waktu pandemik sangat popular orang melabur di growth stocks. So kita pun nak masuk dalam tu juga, tetapi anda perlu beringat orang lain dah masuk pada harga yang rendah, tapi kita baru dapat tahu apabila harganya dah tinggi. So kita mungkin bila dah harga tinggi tu, orang ramai dah bawa keluar duit mereka, okay, dah ambil duit mereka, dan kita masuk waktu yang tinggi dan automatik harga tersebut akan jatuh. So kita dalam keadaan yang kerugian. So itu yang kita tak nak. Okay, make sure pelajari dan kaji dulu sebelum kita melabur. Okay. And bagaimana pula dengan pulangan?
So kalau macam dalam unit amanah 10 tahun lepas, ada yang mengatakan dalam fund fact sheet ataupun pulangan yang diberikan, ada yang boleh dapat degree equity fokus pada Malaysia dan global. Ia juga kita boleh dapat 8 to 13% secara tahunan. Pulangan yang diberikan tu secara tahunan 8 ke 12%, which is a good return lah, a good performance yang diberikan oleh syarikat tersebut. Okay, itulah antaranya. Alright, so seterusnya saya nak berikan sedikit tips lah untuk membeli saham secara langsung. Okay, sebelum anda memulakan pelaburan saham ni, saya ingin memberi sedikit tips sebelum kita menamatkan sesi kita pada hari ini. Okay, jadi ini adalah tips yang pertama. Pertama ialah fikir jangka panjang. Pertama, fikir jangka panjang untuk tetapkan matlamat. Dan kita sebagai pelabur haruslah faham syarikat mana yang bagus, yang prestasi yang baik, and make sure tahu latar belakang syarikat tersebut. Okay, not just only tahu dia technical chart, tapi latar belakang kita tidak tahu. Kalau boleh untuk tahu kedua-duanya lebih baik. Alright, dan yang kedua ialah invest atau melabur di syarikat yang baik, prestasi yang baik macam tadi saya beritahu kan, kerana ia boleh memberi return yang baik juga. Okay, kalau anda boleh tengok kan, anda boleh tengok diorang punya financial statement ke, earning per share ke, pulangan tahunan mereka, info-info ni anda boleh automatic boleh dapat. Kalau anda tekan dekat Bursa Malaysia tu, anda boleh dapat dekat tekan syarikat diorang tu, anda boleh dapat lah, there's one column, all the information that ada diberikan lah. Anda boleh tengok diorang punya financial statement, dari situ anda boleh baca lah diorang punya portfolio company tersebut. Okay, semua dah diberikan, cuma kita je rajin ataupun tidak rajin. Okay, dan yang ketiga ialah adakan margin. Maksud nak margin ni ialah adakan safety. Maksudnya ada benchmark, okay, target berapa yang kita mahukan dan berapa orang kata losses yang kita boleh ambil. Maksudnya kita tak naklah rugi. Kalau tiba-tiba company tu rugi yang maksimum, kita tak naklah rugi yang maksimum. So kita have that benchmark. Okay, kalau 20 sen, kalau dia jatuh contohnya 15 sen, 18 sen, takat ni saja saya boleh pegang that rugi. Okay, dan kalau itu kerugian, kalaulah anda dah put also for the return, maksudnya dah mempunyai profit kan, keuntungan. Contohnya ada kata anda letak 20% daripada anda saham yang anda beli tu. So keluarkan terus. Jangan tunggu sebab kita dah ada dah benchmark kita, target berapa yang kita mahukan. Kerana sebab apa Nisa kata jangan tunggu macam kita tak apalah, mungkin dia akan naik lagi kot, tapi kita tidak tahu apa yang akan jadi pada syarikat tu in future ataupun sentimen yang tadi Nisa mention tadi tu. Okay, dan seterusnya buat kajian. Jangan bergantung semata-mata pada cadangan ke, kan, orang bagi cadangan, belilah syarikat ni, jangan. Pengaruh dengan rakan-rakan ke, orang sekeliling ke, jangan. Mungkin anda boleh bergantung juga pada guru saham anda untuk mendapatkan maklumat-maklumat, tetapi kena beringat jangan sesekali mengikut orang kata membuta tulilah, macam just solely follow apa yang mereka katakan. Kita juga perlu buat our own due diligence. Okay, sebab kalau untuk Muslim kan, kalau kita melabur tanpa hala tuju, tanpa matlamat, tanpa buat kajian, ia boleh jatuh pada gambling, maksudnya perjudian. Itu yang kita tidak mahu, sebab niat kita itu yang orang kata meluruskan apa yang kita mahukan. Alright. Okay, seterusnya ialah jangan ikut kawan. Okey, jangan ikut kawan. Kekal tenang dan rasional apabila membeli atau membuat keputusan untuk melabur. Jangan ikutkan emosi sebab kita dah tetapkan matlamat. Kita dah tahu dah berapa lama kita melabur ni, untuk apa, kenapa. So tetapkan rasional, jangan ikutkan emosi. So kita ikut our direction. Okey, jangan orang lain biar terinfluence dengan kita sebab kita dah buat kajian kita tersendiri. Dan seterusnya, jangan masukkan semua telur
dalam satu bakul. Maksudnya dalam English yang selalu orang katakan don't put all eggs in one basket. Mesti anda pun pernah dengar kan ayat tu. So maksudnya dekat sini pelbagaikan pilihan anda dari segi sektor industri, dari sektor country, negara ataupun aset tersebut. Tapi janganlah terlalu diversify sangat, kecil-kecil tak nak. So make sure kita buat pilihan tu dengan betul mengikut portfolio apa yang kita inginkan. Dan akhir sekali ialah janganlah berhenti belajar. Sebab pasaran saham ataupun equity ni dianggap pasaran yang agak efisien. Kenapa ni saya kata efisien ialah sebarang maklumat baharu dia akan reflect dalam harga tu tadi. So kita mestilah alert dan faham dalam keadaan semasa untuk kita mengambil tindakan yang cepat supaya kita tidak ketinggalan. Bila kalau saham tu dah dalam keuntungan yang maksimum, kita kena keluar cepat-cepat. Kalau dalam keadaannya rugi, kita kena keluar cepat-cepat supaya kita tidak dalam kerugian yang maksimum dan juga kita tidak orang kata tidak lepaskan peluang yang keuntungan maksimum itu juga. Jadi itulah the 7 tips untuk anda membeli saham dan ini adalah step-step apa yang anda boleh buat, macam mana untuk anda membeli pasaran saham. Pertama, anda boleh buka akaun CDS di Bursa Malaysia ataupun any brokerage account, contohnya di M Plus ataupun FSM1 ataupun di investment bank yang lain kan, sebagai contoh. Dan yang kedua, lakukan kaji selidik. Make sure put all the shortlisted yang anda mahukan and kaji betul-betul. Dan once dah kaji, yang ketiga ni pastikan anda kecilkan lagi. Tadi dah shortlist 20 to 30 dan kecilkan lagi to 10 to 20 misalnya. Okay. And pastikan ada margin, safety margin yang tadi Nisa beritahu. Tetapkan matlamat untuk portfolio anda. Dan yang keempat adalah beli melalui broker yang berlesen. Okay. And also pantau your portfolio tu secara berkala lah. Boleh dikatakan bulanan. Mungkin ada yang tidak masa untuk monitor our portfolio secara bulanan. Tapi anda boleh lakukan suku tahunan, iaitu every 4 months ataupun semi-annual. Mungkin setahun 2 kali. Alright. Make sure monitor juga. So kita tahu our performance tu masih on track ataupun tidak. Dan akhir sekali, cairkan pelaburan sebaik sahaja objektif kita tercapai. Okay, jangan ada perasaan nantilah, lambat lagi lah, jangan. Sebab kita takut that amount tidak akan sama in future. Okay, ia boleh jadi kalau lebih, Alhamdulillah. Kalau kurang, kita dalam kerugian. Dan bila dalam kerugian, kita tidak dapat mencapai matlamat kita tu, yang matlamat fokus kita melabur tu tadi. Okay, dan itu adalah 5 bagaimana untuk anda membeli saham di pasaran saham di Malaysia ni. Alright. Dan penutupnya, sebagai penutup pelaburan, apa yang saya boleh katakan, pelaburan ni untuk jangka masa yang panjang, bukan untuk setahun, beberapa bulan, bukan. Sebab kita untuk mencapai matlamat masa depan kita di masa hadapan. Alright. Jadi untuk yang nak mula melabur, anda dah one step ahead from anyone else, from yourself sendiri. Okay. And anda adalah satu langkah ke hadapan untuk mencapai matlamat anda. Okay, apa yang anda perlu buat adalah just konsisten buat simpanan pelaburan anda tu, insyaAllah dengan tetapkan matlamat, tahu pelaburan mana yang kita masuk ataupun kita laburkan tu, tahu jumlah yang kita simpan tu betul ataupun tidak, insyaAllah kita boleh capai matlamat kehidupan kita tu nanti. Okay, jadi sekian sahaja sesi kita pada hari ini. So, terima kasih. Alright. Terima kasih Cik Karunisa di atas perkongsian tentang cara-cara untuk para wanita di luar sana untuk melabur secara bijak. So, kita kepada siapa yang mempunyai soalan untuk Cik Karunisa kita, anda boleh type soalan anda di ruangan Q&A. Betul. Syaz akan baca soalan anda sebentar lagi.
Okey, soalan pertama untuk Cik Khairunisa, apakah advice ataupun kita panggil apa, hmm, apa tips daripada Cik Khairunisa lah kan kita panggil untuk para pelabur ataupun orang yang wanita yang baru nak melabur untuk student. Oh, okay. Student Okey. Hmm, Student ni boleh katakan anak muda lah. Okay. anak muda ya betul. Anak muda. Dia boleh jadi umur 18 tahun sehinggalah mereka fresh grad. Alright, yang baru nak mulakan kerjaya. Mereka baru mungkin ada yang dapat allowance dari contoh daripada PTPTN ke, daripada ibu bapa. Sekarang anak muda sekarang ni allowance mereka agak banyak berbanding kita masa dulu. And also untuk fresh grad yang baru sahaja dapat gaji, merasa gaji dalam tangan. Okay, mereka merasakan duit tu untuk mereka enjoy dahulu sebab yelah baru dapat kan. So apa yang saya boleh orang kata nasihat ataupun boleh advice to them ialah kita boleh enjoy the gaji, tetapi put some the allocation untuk masa depan kita. Sebab saya pasti especially for the anak muda, tak kira untuk students ataupun fresh grad, mereka baru nak mulakan kehidupan, mereka baru nak beli kereta, mereka baru nak berkahwin, nak beli rumah. So itu adalah aim apa yang mereka nak seterusnya. Jadi mulakan daripada sekarang, daripada muda, instead of tahun depan nak beli rumah, baru nak mulakan. Contoh, bila waktu persaraan nanti umur 50 tahun, 40 tahun baru kita simpan. Tak nak, sebab daripada daripada muda lah, kita boleh simpan dengan kadar yang sedikit, macam tadi Nisa beritahu tadi, dengan kadar yang sedikit dan efek compound yang ada dalam pelaburan ini, kita boleh manfaatkannya in future insyaAllah. So itulah antara tips yang especially for the youth lah untuk gunakan. Okay, start your investment early. Macam tu. Okay, untuk pendapat Cik Khairunisa, pelaburan apa yang sesuai untuk para belia kita ni? Okay, pelaburan mana yang sesuai? Actually setiap pelaburan ni ada baik buruknya lah. Orang kata ada kelebihan yang tersendiri. Tetapi pelaburan mana yang sesuai tu akan ikut apa matlamat kita. Sebagai contoh, kalau dia nak go into persaraan, instead a long term journey kan. Kalau a long term journey, dia boleh opt for the high risk punya tempat, growth asset, di mana dia boleh simpan dalam contoh pelaburan saham, equity saham, dalam unit trust yang agresif. So dia boleh manage dia portfolio ni in a long term. Kalau lah dia nak masuk macam contoh dia nak masuk dia nak simpan untuk dana kecemasan dia, boleh dia opt untuk, kalau yang Muslim dia boleh opt untuk tabung haji ataupun ASB. For the non-Muslim mungkin towards the conventional part dia boleh go for besar ke kenangan safe ke yang ada di luar sana, di market sana. So pilihan ataupun yang terbaik adalah ikut matlamat kewangan kita tu yang kita nak tu tadi. So kalau it's a long term, kita boleh opt for this platform. Kalau the short term untuk kecemasan ataupun contohnya lagi beberapa tahun, less than 2 years untuk kita perolehkan that jumlah, mungkin kita tak boleh lah go for yang high risk punya sebab risiko untuk kita dapat kerugian tu tinggi juga. So dia depends on you and apa yang awak inginkan untuk para belia ni. So itulah my take for the youth lah. Okay, terima kasih Cik Khairunisa di atas kesediaan untuk menjawab soalan kita. Seterusnya, saya nak tanya, kalau kita, apakah nasihat yang boleh diberikan dalam segi pelaburan untuk para wanita yang dah berkejaya? Alright, dah berkejaya. Berkejaya dalam segi dah profesional lah. Professional. Professional women ni mereka selalunya lebih banyak orang kata diorang punya broad goals tu lebih besar. So apa yang saya nak katakan, orang yang berkejaya ni selalunya letakkan matlamat apa yang mereka inginkan dan jika anda masih early 30s, start your investment daripada sekarang and untuk masa depan mereka. Janganlah delay and enjoy the life dulu, tapi untuk masa depan
tiada. Itu maksudnya. So kita tak naklah nanti in the end of the day kita dah enjoy our life semua, tapi untuk hari persaraan sebagai contoh untuk pendidikan anak-anak kita tak ada fun untuk mereka semua ni. Okay? Okey, soalan seterusnya untuk wanita yang dah bersara. Bersara. Good questions. Apakah apakah option yang sesuai untuk wanita yang dah bersara ni? Okay. So kalau kita nak tarikkan dia pergi ke long term ke ataupun short term ke macam mana? Okay. Kalau untuk wanita yang bersara ni kan, selalunya mereka dah perlukan duit tu. Mereka dah tidak bekerja kan untuk melabur every month. So apa yang mereka boleh lakukan sebagai contoh, duit KWSP mereka dah ada, contohlah dah ada 1 juta. Okay? Mereka tidak perlulah keluar that lump sum of 1 million. Sebab pertama kita ada kadar inflasi yang kita nak atasi kan. That 1 million tak boleh sustain another 20 years. So apa yang kita boleh lakukan for that year, contoh pada umur 61 anda boleh keluarkan partial amount saja from that 1 million. So another contohnya another the balance tu anda boleh simpan dalam in your KWSP ataupun di investment platform yang memberikan pulangan yang agak konservatif, yang tidak memberi risiko yang agak tinggi untuk pastikan that capital tu yang kita ada, duit yang kita ada tu terjamin di masa hadapan, tetapi ia boleh mengatasi inflasi yang akan datang, macam itulah. Okey, ni last soalan Boleh. untuk Cik Karnisa. Boleh. Pendapat Cik Karnisa untuk wanita yang suri rumah. Suri rumah, okey. Suri rumah pendapatan dia tak ada, setengah pendapatan suri rumah ni besar, ada juga pendapatan suri rumah ni kecil. Betul. So, macam mana diorang nak mulakan pelaburan diorang? Apakah option yang ada dekat pasaran kita ni yang boleh kita bagi peluang dekat housewife ni? Okey, baik. Pelaburan diorang. Okey, baik. Sebab pelaburan ni bukan hanya tertumpu pada yang berduit kan, yang berkejaya, ada duit, betul. So apa yang saya boleh sarankan ialah suri rumah anda juga boleh memulakan pelaburan anda. Tidak kira dengan jumlah yang banyak ataupun jumlah yang sikit. Okey. Contoh, ada suri rumah yang mungkin husband anda dapat beri that nafkah of amount yang agak tinggi. So anda bolehlah melabur sedikit demi sedikit daripada, boleh put the portions of your pelaburan of your allowance tu sikit daripada from the nafkah. Tetapi jika suri rumah yang tiada income lah, tiada allowance yang memang solely based on your husband kan, apa yang mereka boleh lakukan ialah mungkin mereka boleh go for side income dan boleh melabur juga di dalam pelaburan-pelaburan yang tadi saya katakan. Contohnya boleh simpan emas di pasaran saham. Plus point untuk suri rumah ni adalah di mana mereka mempunyai banyak masa di rumah untuk mereka kaji all this syarikat ataupun fund-fund yang ada di dalam pelaburan saham tu. So untuk mereka belajar tu boleh ada banyak masa lah. Kalau macam bila contohnya yang ada anak tidur ke kan, mereka bolehlah buat kajian mereka tersendiri sebab my mom dan herself seorang suri rumah. So apa yang dia buat ialah bila ada baby tidur, dia akanlah buat kajian, this industry making profit, so kita boleh join this industry walaupun dengan amount yang sedikit, sebab dalam pasaran saham ataupun dalam unit trust anda boleh invest the lowest amount is RM100. Okay, kalau untuk Muslim ataupun Bumiputera anda boleh invest sebanyak, the minimum is RM10. So jangan lepaskan peluang anda semata-mata anda kata saya tidak mempunyai income ataupun saya tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk harian anda. Kalau anda membuat allocation yang betul, yang sebaiknya dan juga tahu kepentingan pada masa hadapan, insya-Allah anda boleh melabur dengan untuk mencapai matlamat yang anda inginkan tu nanti, insya-Allah. So yeah, that's my take. Panjang pula. Terima kasih Cik Karnisa di atas kesediaan untuk menjawab semua soalan yang diberikan. So kita harap soalan-soalan ini boleh diguna pakaikan kepada kita punya participant untuk pelaburannya di akan datang. InsyaAllah, thank you very much.
Thank you Okay, for having me. sebelum Syaz habiskan webinar kita, tamatkan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk perkenalkan lagi kontes kita, iaitu untuk para wanita untuk menang RM800. Mudah saja untuk awak menang RM800. Apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu record 1 minit motivational video yang title dia What Inspire You to Invest. Apakah yang memberi inspirasi untuk awak mulakan pelaburan? So and then awak kena upload video yang awak dah record tu ke dalam YouTube dan hantar URL video tu ke Bursa Malaysia, iaitu email dia engage@bursamarketplace.com sebelum tarikh tamat tempoh dia 6 Januari 2023 pukul 11.59 malam. And video anda akan dipublish dan dipresent dekat page within 2 working days daripada tarikh yang kita terima. So top 5 video yang mempunyai banyak like akan menerima RM800 tunai. Sesiapa-siapa yang nak RM800 tunai, anda hanya perlu buatkan video. Apa yang inspire anda untuk invest? Senang saja. Alright. Okay. So saya nak mengucapkan terima kasih kepada kita punya partisipan pada hari ini kerana di atas kesudian untuk hadirkan diri dan join kita dalam webinar kita pada hari ini. Bukan senang sebab hari ini merupakan public holiday dan anda bersudi dan berani untuk meluangkan masa untuk kita walaupun anda mungkin ada plan lain-lain. So terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih kepada Cik Karunisa di atas kesudian untuk bersama-sama kita hari ini berkongsi pendapat dan berkongsi ilmu. Dan juga Assalamualaikum semua. Terima kasih. Thank you very much. So kita jumpa lagi untuk next webinar. Sure. Alright. Bye.